Hai teman-teman, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam live ya, TikTok saya. Kali ini saya akan sharing tentang renungan ya buat teman-teman yang berminat ya, yang ingin mendengar boleh bergabung dan saya akan nanti membacakan Alkitab dalam bahasa Mandarin ya. Di sini ya di Yohanes ya. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Nah, sebelum memulai mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kiranya ya penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini, hingga kami bisa ya menyelesaikan semua tugas kami. Dan sebentar sebelum kami istirahat, kami ingin membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, bantu anak-Mu dalam pembacaan Alkitab nanti, supaya bisa ya membacakan dengan baik dan bisa membantu teman-teman yang dalam pembelajaran bahasa Mandarin juga sekaligus. Dan sekaligus kami bisa memahami tentang kasih daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke. Oke, mari kita membacanya. Di sini Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di Yohanes 13 ya. Oke. Injil Yohanes ya. Teman-teman yang Yehan Fuin ya, Yehan Fuin di 15章ya,第13章. Saya mau cari perikop judulnya ya, Yesus 为门徒洗脚ya. 耶稣为门徒洗脚呀，耶稣为门徒洗脚。OK， 逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对他说：“主啊，
你洗我的脚吗？耶稣回答说，我所做的，你如今不知道，后来必明白。彼得说，你永不可洗我的脚。耶稣说，我若不洗你，你就与我无份了。西门彼得说，主啊，不但我的脚，连我的手，连我的头也要洗。耶稣说，凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。耶稣原知道要卖他的是谁，所以说你们不都是干净的。耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说，我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说得不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的做法去做呀，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行，就有福了。我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁，现在要应验经上的话，说同我吃饭的人用脚踢我。如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我是基督。我实实在在的告诉你们，有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的。Oke, pembacaan di sini saya akan kembali ke renungan. Ya, pemimpin yang melayani, ya, 服侍的领袖, ya, jabatan atau posisi kepemimpinan sangat diinginkan demi memperoleh kekuasaan dan kehormatan, tak terkecuali dalam dunia pelayanan dan gereja. Banyak orang tampaknya menginginkan posisi tertinggi dalam kepemimpinan. Namun bagaimana seharusnya sikap yang benar sebagai seorang pemimpin? Yesus yang adalah Tuhan dan Guru memiliki otoritas tertinggi, tetapi ia memilih untuk merendahkan diri dan membasuh
kaki murid-muridnya. Menurut adat kebiasaan pada masa itu, murid-muridlah yang seharusnya mencuci kaki atau bahkan hamba yang ditugaskan di depan rumah. Jadi, Yesus bukan hanya merendahkan diri seperti murid, tetapi dia menjadi seorang hamba. Dan Yesus melakukan semua tindakannya dalam kesadaran penuh. Perhatikan bagaimana dituliskan Yesus telah tahu dan diulang kembali Yesus tahu. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda bahwa kepemimpinan adalah melayani, bukan dilayani. Ketika Petrus menolak untuk dibasuh kakinya, Yesus menegaskan bahwa tanpa menerima pelayanannya, seseorang tidak dapat memiliki bagian di dalam dirinya. Seorang pemimpin harus terlebih dahulu mengalami kasih dan pembentukan Tuhan sebelum dapat melayani dengan benar. Yesus membasuh kaki semua murid, termasuk Yudas yang mengkhianatinya. Artinya, pemimpin sejati melayani semua orang, termasuk mereka yang menentangnya. Kepemimpinan dalam Kristus bukan tentang status, tetapi tentang hati yang rela melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Yesus berkata, "Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Ini panggilan bagi semua murid Yesus dalam bersikap sebagai seorang pemimpin. Dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita dipanggil untuk meneladan Kristus. Menjadi pemimpin berarti melayani, mengasihi tanpa syarat, dan merendahkan hati tanpa merasa terpaksa. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Oke, di sini tadi saya ada buat terjemahannya di sini ya. Oke. Agak kecil ya tulisannya. Nah, 服侍的领袖 ya. 约翰福音第13章1到20节, saya coba bacakan ini terjemahannya ya. 领袖的职位或地位常被人渴望，因为能带来权力与荣耀，在教会与服事的领域也不例外。许多人似乎都想追求最高的领导位置，然而作为一位领袖，正确的态度应该是什么呢？耶稣既是主，也是老师，拥有至高的权柄，但他却选择谦卑自己，为门徒洗脚。按照当时的习俗，本应是门徒替老师洗脚，或是由在门口服侍的仆人来做。因此耶稣不只是降卑成为门徒的样式，更是成为一个仆人，而且耶稣所做的一切都是在完全清楚与有意识的情况下进行的。请注意经文中提到耶稣已经知道，并在第3节再次强调耶稣知道。
耶稣为门徒洗脚，是在表明真正的领导的服事，领导是服事，而不是被服事。当彼得拒绝让耶稣为他洗脚时，耶稣强调，若不接受他的服事，就与他无份。一位领袖必须先经历主的爱与塑造，才能正确的去服侍他人。耶稣为所有门徒洗脚，包括将要出卖他的犹大。这意味着真正的领袖会服侍所有人，甚至包括那些反对他自己的人。在基督里的领导不是关于地位，而是关于一颗愿意以爱心和谦卑来服侍的心。耶稣说，我是你们的主，你们的老师，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。这是对所有耶稣门徒的呼召，去学习成为这样的领袖。在家庭、工作和服事中，我们都被呼召去效法基督。成为领袖就是去服侍，去无条件的爱，并且甘心谦卑。要成为一位服侍的领袖，不只是口头上说说，而是在实际行动中活出来。Oke, pembacaan hari ini sampai di sini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang telah bergabung. Sebelum saya menyelesaikan, saya akan berdoa buat teman-teman semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pembacaan renungan santapan harian hari ini. Kiranya Tuhan melalui teladan Engkau, kami boleh menirukan cara seorang pemimpin yang melayani. Kiranya Tuhan memberi kami kerendahan hati, supaya kami bisa melayani tanpa melihat status orang tersebut. Kami bisa melayani semua orang tanpa memandang latar belakangnya, sekalipun terhadap orang yang pernah melukai atau yang seperti di dalam kitab Yohanes tadi yang kami baca bahwa Yudas Iskariot bahwa Tuhan mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianatinya, dan melalui teladan ini kiranya kami bisa mengampuni
kepada siapapun, melayani siapapun, baik di tempat kerja maupun di dalam rumah. Terlebih lagi di dalam rumah, kiranya kami bisa saling melayani satu sama lain tanpa ada rasa mungkin dendam, mungkin tidak senang. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau di dalam hati kami masih ada rasa dendam, mungkin terhadap orang tua, mungkin terhadap anak, mungkin terhadap siapapun, saudara. Tuhan, ajarkan kami untuk saling mengasihi dan saling melayani. Sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, menyertai anak-anak kami, menyertai keluarga kami, menyertai pasangan kami, orang tua kami. Dan melalui belas kasihan-Mu, kami bisa saling melayani satu sama lain. Terutama kami dulu Tuhan, yang melayani keluarga kami. Karena kami tahu kami mempunyai Tuhan yang seorang yang berjiwa melayani. Dan biarlah kami juga bisa belajar untuk meneladani Engkau, untuk menirukan Engkau. Beri kami kerendahan hati. Roh Kudus, bantu kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oke, terima kasih dan selamat malam buat teman-teman yang telah bergabung. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.